Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Koordinasi Pembangunan Negeri SDCCM di Sibu pada Isnin. Mesyuarat tersebut merupakan yang keempat telah dianjurkan pada tahun ini selepas di Kapit, Miri dan Lawas. Antara lain, objektif mesyuarat itu adalah untuk membincangkan hala tuju, isu dan penyelesaian baharu dalam memastikan semua projek yang telah dilulus dapat dilaksana mengikut spesifikasi. Setelah menghadiri mesyuarat tersebut, Premier Sarawak dijadualkan mengadakan lawatan ke tapak rancangan Tempatan Banjir Fasa 3 di Lembangan Batang Rejang dan tapak pembangunan semula Kampung Datuk. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Menteri Perpaduan Malaysia Datuk Aaron Agodagang, Barisan Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Ketua Jabatan serta agensi kerajaan yang lain. Berita seterusnya, Pekit Keliang Kumang Raban Ngepan Iban RNI peringkat Pulau Borneo 2023 mampu menghidupkan semula warisan sejarah kaum Iban negeri ini baik dari segi keunikan pakaian tradisional yang diperagakan maupun adat tradisi yang diwarisi. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, adat tradisi yang diwarisi harus dijadikan sebagai harta budaya yang perlu terus dikekalkan dan dilindungi semua lapisan masyarakat. Jelas beliau, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP akan sentiasa menyokong penganjuran program seumpamanya dari segi keperluan serta dana. The question is dua saja, two things. Satu, you must have a good committee. Okay? Pengurusi ini dia tak boleh, you cannot work alone. You must have a good team. Committee good team. And number two, of course, budget. Ya, jadi budget ini, of course, you can always apply. Memohon daripada kementerian kita, Kementerian Pelancongan, Kreatif, Industri dan Seni Persembahan Sarawak. Okay? Jadi of course dengan kertas kerja dan sebagainya, dengan your track record, latar belakang, penganjuran dan sebagainya, we will have a look at it. Okay. Beliau berkata demikian ketika berucap di Malam Gala Pekit Keliang dan Kumang Raban Ngepan Iban Tikas Pulau Borneo 2023 pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Snowden berharap wakil rakyat tempatan turut sama menyokong penganjuran program yang mengangkat adat tradisi masyarakat Sarawak di tempat masing-masing. Seramai 27 peserta berentap dalam program tersebut dengan 13 wanita akan dinobat sebagai kumang, lulung dan selinggar matahari, manakala 14 lelaki bakal dinobatkan sebagai keliang, laja dan bungai nuang pada tahun ini. Keperkembangan di Betong, kerjasama rakyat sangat penting bagi mempermudahkan pengambilan tanah untuk pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Raziz Hitam berkata, kesefahaman daripada semua pihak penting dalam memastikan projek yang bakal dilaksana oleh kerajaan berjalan dengan lancar. Ketika dihubungi pada Rabu, beliau berkata kerajaan mempunyai prosedur yang telah ditetapkan di peringkat pentadbiran kerajaan dalam mengurus pengambilan tanah untuk tujuan pelaksanaan pembangunan yang diperlu rakyat. Dalam pada itu, seramai 67 orang penduduk menerima cek pampasan bagi pelaksanaan projek Tempatan Banjir Pejabat Daerah Baru Debak dan pembinaan Pasar Baru Debak. Simbolik penyerahan cek pampasan tersebut telah disempurna oleh Pembantu Tadbir Menguasa Daerah Kecil Debak, Muhammad Hafiz Kepli, di Bilik Mesyuarat Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong pada Rabu. Projek Tempatan Banjir di daerah Debak merupakan projek rakyat yang menelan kos sebanyak 30 juta ringgit. Dalam majlis sama turut disampaikan cek pampasan bagi projek pembinaan Pejabat Daerah Baru Debak dan pembinaan Pasar Baru Debak. Kepaparan di Sarike, golongan belia diseru agar menggunakan teknologi digital yang semakin maju untuk manfaat diri dan masyarakat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, penyalahgunaan teknologi digital harus dielakkan kerana ia memberi impak yang negatif. Katanya kerajaan Sarawak sedaya upaya menyediakan segala kemudahan telekomunikasi yang baik sama ada di bandar maupun di luar bandar. Justru katanya ia harus digunakan secara betul dan bukan untuk menyebarkan berita palsu dan fitnah yang akan memecah belahkan perpaduan rakyat.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis santai bersama pemimpin di Sarike pada Ahad yang dihadiri 200 belia dari kawasan Sarike, Selalang, Muara Payang dan Sare. Datuk Lin yang juga adun Kuala Rajang turut menyeru golongan belia agar terlibat aktif dalam agenda pembangunan yang dilaksana dengan menimba ilmu serta kemahiran teknikal yang diperlukan oleh kerajaan melalui tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tegas, Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex dan Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA. Selanjutnya di Bau, sebanyak RM350,000 dana peruntukan di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2024 telah dilulus untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sebobok. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinet berkata sebanyak RM150,000 daripada jumlah tersebut adalah untuk kegunaan pembinaan gelanggang futsal Sekolah Kebangsaan SK Sebobok. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program pemimpin bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Sebobok pada Sabtu. Tambahnya RM100,000 pula adalah untuk kerja naik taraf membina dinding dewan serta kerja menembok kawasan tanah paya berhampiran dewan bagi membina tempat meletak kenderaan. Manakala baki sebanyak RM100,000 pula adalah untuk membina jalan ke Ribuan. Dalam pada itu, Datuk Henry menegaskan kepada JKKK Kampung Sebobok agar sentiasa memantau kerja yang dilaksana oleh kontraktor di kampung mereka untuk mengelakkan kualiti kerja yang tidak memuaskan. Beliau juga berharap kontraktor yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab kerana masih ada kampung di sekitar itu memerlukan dana untuk membangunkan kawasan masing-masing. Di Bintangor pula, program perkemahan basmi obesiti BASO sesuai dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menangani masalah obesiti dalam kalangan murid merangkumi sekolah kerajaan, swasta dan taman didikan kanak-kanak tadika serta agensi kerajaan. Adu meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata langkah menangani isu ini perlu dipupuk sejak kecil lagi bagi memastikan pelajar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Justru beliau berharap program seperti ini dapat memberi kesedaran tentang risiko kesihatan selain kesukaran bagi pelajar melakukan aktiviti harian serta peluang-peluang pekerjaan yang terbatas akibat masalah berat badan. Berucap dalam majlis penangguhan program itu di Bintangor pada Sabtu, Datuk Ding turut menyeru pelajar agar menjaga pemakanan dan melakukan aktiviti senaman untuk menjamin kesihatan fizikal dan mental dalam meneruskan kehidupan harian. Laporan seterusnya, Sistem Pengangkutan Autonomous Rapid Transit atau ART Sarawak yang akan mula beroperasi pada tahun 2025 di Kuching dijangka memberi pelbagai manfaat kepada penduduk di bandaraya ini serta negeri ini dari sudut ekonomi dan pembangunan. ART diperbuat dari negara China yang pertama di dunia dikuasakan menggunakan hidrogen itu akan membawa perubahan besar dalam lanskap pengangkutan di bandaraya ini. Selain mengurangkan pencemaran alam melalui penggunaan tenaga bersih, ART Sarawak juga menjadikan sistem pengangkutan di Bandaraya Kuching lebih efisien, mudah dan teratur untuk manfaat penduduk dan pengunjung yang datang berkunjung ke bandaraya ini kelak. Wartawan UKAS sempat menemu bual beberapa orang awam bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai sistem pengangkutan canggih dan moden ini. Bagusnya ART ni dia dapat membantu para pelajar ataupun pekerja-pekerja pergi ke tempat kerja dan tempat belajar. Sebabnya ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di area Kuching ni lah. Kita tahu makin maju era pembangunan, makin banyak kereta. Makin banyak kereta, makin banyak kesesakan. Jadi cara baiknya ART ni akan mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas lah di Malaysia ni. Begitulah pendapat saya. Okey, pendapat saya berkenaan dengan ART ini, ia dapat menambahkan lagi variasi pengangkutan awam di Sarawak selain daripada bas ataupun Grab, Maxim, kita juga mempunyai ART sendiri. Selain itu, ia dapat menarik lagi pelancong daripada negara luar untuk merasai sendiri pengalaman menaiki ART selain pada penduduk di Sarawak. Dengan adanya pengangkutan ART, rakyat Sarawak akan lebih mudah untuk bergerak dan lebih pantas daripada sebelumnya selain daripada kita menunggu Grab. ART juga berfungsi menggunakan hidrogen. Dari situ ia boleh mengurangkan penggunaan minyak. Seperti yang sedia maklum, minyak pun sekarang mahal.
Selain itu, penggunaan ART juga lebih mesra alam kerana menggunakan hidrogen. Ia boleh mengurangkan penggunaan minyak. Dan sebagai rakyat Sarawak, saya berbangga kerana adanya pengangkutan ART yang boleh memudahkan urusan rakyat untuk pergi ke sana sini dengan lebih mudah. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan visi Premier Sarawak Eco-Friendly Transport #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.